Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, seorang tokoh tafsir daripada Nusantara ini. Insya-Allah pada hari ini kita nak sambung membicarakan berkenaan dengan tafsir surah Al-Lail. Al-Lail bermaksud malam, yang mana surah ini mengandungi 21 ayat dan tergolong daripada surah-surah Makkiyah, yakni surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bila kita kata surah ini adalah surah yang berkaitan dengan yang turun sebelum daripada hijrah, maka kita dah boleh agak fokus surah ini pastinya memfokuskan kepada tauhid. Pastinya memfokuskan kepada kebesaran Allah dan pastinya berfokuskan kepada akhlak. Ya, dan juga melakukan amal saleh supaya kita mendapat pembelaan, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita pergi ke negeri akhirat nanti. Jadi insya-Allah kita cuba untuk mengambil sebanyak mungkin faedah tafsir daripada surah Al-Lail ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-unsa wama khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'yakum lashatta. Ayat 1 sehingga ayat 4. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama apabila mengatakan wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila ia meliputi, dan demi malam apabila ia menutup. Yaghsha ni menutup ataupun melindungi ataupun melitupi. Biasanya di dalam bahasa Arab perkataan ghasyiah, yaghsha diambil daripada perkataan ghasyiah. Ghasyiah adalah perkataan yang mutaaddi, kata kerja yang memerlukan kepada objek. Sebab kadang-kadang kata kerja ni ada yang perlu kepada objek, ada yang tak perlu. Kata kerja yang tidak perlu kepada objek seperti tidur, dia hanya memerlukan pelaku, saya tidur. Tetapi ada kata kerja yang memerlukan kepada objek. Umpamanya saya pukul, maka orang tanya pukul apa? Kalau saya tidur, orang tak tanya tidur apa, kerana ia sedang memberi faham. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yaghsha. Yaghsha dalam bahasa Arab bermaksud melitupi, menutup, ya, menyelubungi. Ya. Jadi bila kata ghasyiah, ghasyiah ialah perkataan yang kata kerjanya memerlukan kepada objek. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya, supaya kita dapat memahami ayat ni dengan lebih luas. Apa saja yang ditutupi oleh malam, apa saja yang ditutupi oleh gelap malam, maka termasuk di dalam ayat ni. Maka bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha,"
dan demi malam apabila ia meliputi, boleh jadi meliputi ialah meliputi matahari, yang mana apabila datangnya malam, malam itu menutupi cahaya matahari daripada masuk kepada daerah bumi. Bila kita tengok di dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ingin meluaskan makna ayat ni. Gelap malam itu sifatnya menutupi cahaya matahari. Boleh juga bermaksud gelap malam itu bukan hanya melitupi cahaya matahari, tetapi juga meliputi semua perkara yang berada di waktu malam tersebut. Kerana malam ini apabila tidak ada cahaya, maka ia menjadi gelita. Tidak ada benda yang kelihatan tanpa cahaya. Maka semua perkara akan berada dalam keadaan kelam, akan berada dalam keadaan gelap. Manusia akan teraba-raba untuk mencari sesuatu yang berada di dalam gelap. Hamka kata apa? Untuk menarik perhatian lagi, bagaimana pentingnya malam bagi kehidupan manusia untuk istirahat, untuk zikir dan tafakur. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan demi malam apabila ia meliputi. Jadi manusia akan lihat malam ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat malam itu meliputi cahaya matahari. Cahaya matahari tak boleh masuk, tak boleh datang pada waktu malam. Kerana the other side of the world, sisi sebelah sana bagi bumi, telah menutup cahaya matahari untuk bahagian sana sehingga bahagian sini menjadi gelap. Bila gelap, maka seluruh yang berada di bahagian sini, di bahagian kita sekarang ni, gelap gelita lah, gelap. Bila gelap, maka pergerakan akan menjadi terhad. Tak ramai orang yang keluar pada waktu malam kalau tidak ada urusan. Dia tak macam waktu siang. Siang boleh nampak banyak benda. Tapi bila malam, pergerakan manusia itu terhad. Bila pergerakan manusia itu terhad, maka sinonimlah malam itu dijadikan sebagai masa untuk berehat. Sebagai masa untuk manusia duduk di rumah bersama dengan keluarga, ya, tidak memerlukan tenaga yang banyak dan akhirnya memudahkan dia untuk menghabiskan waktu malam itu dengan istirahat, dengan tidur, dengan tafakur. Kenapa tafakur? Kerana pada waktu siang mungkin keserabutan berlaku. Orang di sana keluar, orang di sini jerit. Tidak ada kesunyian, tidak ada ketenangan di sana. Tetapi bila sampai pada waktu malam, ketenangan itu muncul. Tenang datang daripada mana? Tenang datang apabila semua orang tak banyak bergerak. Semua orang tak banyak bergerak. Bila tak banyak bergerak, malam akan menjadi sunyi. Dan apabila sunyi, ia lebih mudah bagi orang yang melihat alam. Pada waktu malamlah akan munculnya bulan. Pada waktu malam akan munculnya bintang. Yang mana bintang dan bulan ini boleh dilihat dengan mata kasar. Berbeza dengan matahari. Yang mana matahari kita rasa cahayanya. Tetapi kita tidak boleh melihat direct kepada matahari kerana ia akan memudaratkan mata kita. Tetapi kita terasa habanya. Berbeza dengan pada waktu malam, apabila munculnya bulan, apabila munculnya bintang, bulan dan bintang itu kita boleh lihat secara direct kerana cahayanya tidak begitu kuat dan menjadikan kita berfikir, alangkah besarnya alam ini. Alangkah ajaibnya kejadian Allah Ta'ala ini, yang mana bintang jutaan bintang, gugusan bintang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, yang berada jauh daripada kita, yang berada sangat-sangat jauh daripada kita, tetapi kita dapat melihat cahayanya pada hari ini. Maha suci Allah yang menjadikan alam ini mempunyai siang dan mempunyai malam, yang mana malam itu sangat-sangat berguna bagi manusia untuk berehat dan juga bertafakur, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila ia terang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila menceritakan tentang nikmat malam untuk berehat, untuk bertafakur melihat alam,
Allah Ta'ala gandingkan dengan wan nahari idza tajalla. Dan pada waktu siang apabila ia muncul, apabila ia jelas terbit. Siang ni walaupun disebut kemudian, tetapi jangan dilupa, kerana kalau malam semata-mata tanpa kewujudan siang, manusia tidak akan mampu untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dengan mudah. Kerana majoriti manusia dalam dunia ini, di mana pun mereka berada, mereka akan bekerja pada siang hari. Majoriti. Ada yang kerja malam, tapi kerja malam ni bukan majoriti. Kadang-kadang sahaja. Hanya sebahagian saja. Itu pun yang essential, yang penting, mungkin kerja shift dan sebagainya. Tapi kebanyakan manusia kerja pada waktu siang. Yang mana kalau di siang tak datang, kalau siang tak datang, maka kehidupan manusia ini kebanyakannya akan terhenti. Kehidupan manusia ini akan terganggu. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan malam dan siang. Kalau malam saja, siang tak ada, orang akan teraba. Orang tak nampak. Nak keluar pun jadi susah hati sebab tak nampak bahaya yang akan datang kalau tidak ada cahaya siang. Hamka kata, apabila malam telah habis, fajar mula menyingsing. Kemudian diiringi oleh terbitnya matahari, maka hari pun sianglah. Kadang-kadang kita tak rasa nikmatnya siang. Kadang-kadang kita tak rasa nikmatnya siang. Kerana mungkin siang itu muncul walaupun kita tak minta. Kerana matahari itu terbit, walaupun kita tak bersungguh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan semula matahari itu, kerana dia sentiasa ada. Jadi manusia kurang nak menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka setiap hari. Tanpa miss, tanpa cuai. Kita kadang-kadang ada benda, ada waktu, ada kadang-kadang ni kita lupa. Bos suruh ambil sesuatu daripada pejabat, kita lupa. Bos suruh bawa dokumen pergi ke outstation, kita lupa. Ada waktu yang kita kata, this is my worst day. Ini hari yang terburuk saya. Dalam kerja ni, ini hari terburuk. Lupa tu, lupa ni, tak buat tu, tercuai ni. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sejak apabila diciptakan matahari, apabila diciptakan bumi, matahari tidak pernah fail setakat ini untuk terbit daripada timur. Matahari sentiasa terbit pada waktunya. Bila kita tengok matahari itu terbit, siang muncul. Apabila siang muncul, maka bermulalah kehidupan manusia. Yang kadang-kadang kita tak syukuri pun cahaya tu. Tapi cahaya itu sangat-sangat berguna. Dalam pergantian siang dan malam itulah manusia hidup. Sebagaimana yang telah diterangkan juga pada surah-surah yang lain. Baik. Kemudian ayat yang ketiga Allah Ta'ala kata apa? وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dan demi apa yang menciptakan lelaki dan perempuan. Jantan dan betina. Bila kata ma khalaqa wa ma khalaqa dzakara wal unsa, demi sesuatu yang menciptakan lelaki dan perempuan. Para ulama tafsir berbeza pendapat tentang maksud ma di situ. Bila kata ma apa, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, ma itu adalah kata yang merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan demi sesuatu yang menciptakan lelaki dan menciptakan perempuan. Maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut lelaki dan perempuan? Kerana lelaki dan perempuan ataupun jantan dan betina hanya untuk sesuatu yang memiliki roh. Tapi ini disebutkan oleh ulama tafsir yang silamlah. Ya, lelaki dan perempuan ni banyak fokus kepada makhluk yang ada roh. Daripada kalangan manusia, jin dan juga haiwan. Haiwan. Kenapa yang ini disebut? Kerana menurut mereka ini merupakan asyraful makhluqat. Di antara makhluk-makhluk yang nyata yang hidup di atas muka dunia ini yang paling mulia sekali. Yang paling mulia sekali. Tetapi kajian hari ini membuktikan ya, ada juga pokok jantan dan ada juga pokok betina. Maksudnya kalau kita terima
adanya pokok jantan dan adanya pokok betina, maka kita terima jugalah wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Tuhan yang berkuasa yang menciptakan jantan dan betina, lelaki dan perempuan, ia merangkumi tumbuhan, merangkumi haiwan, dan merangkumi manusia dan juga jin. Maka ia kembali kepada Allah. Demi Allah yang menciptakan jantan dan betina, dan demi Allah yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ada juga yang kata wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ia kembali kepada ma, itu kembali kepada dan demi apa yang Allah ciptakan daripada kalangan lelaki dan perempuan. Tetapi tafsiran ini macam kurang kena sikitlah. Ya, kerana ma tu dia kata dan demi makhluk Allah. Allah bersumpah dengan makhluk yang lelaki dan juga yang perempuan. Tapi kurang tepat sikit kerana kebanyakan ulama-ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat ni, mereka kembalikan sumpah ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Maka sebab itu, ya, Hamka mengatakan demi yang telah menciptakan lelaki dan perempuan, atau yang pada mulanya sekali telah menciptakan Adam dan Hawa. Ada juga sebagai ulama tafsir kata lelaki dan perempuan ni tak merujuk kepada semua makhluk, tapi menciptakan lelaki iaitu Adam dan perempuan iaitu Hawa, kembali kepada manusia. Kenapa disebut manusia? Kerana manusia itu adalah khalifatullahi fil ard, khalifah Allah di atas muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk panduan kita. Allah turunkan panduan kepada kita yang merupakan khalifah, yang merupakan khalifah Allah di atas muka dunia ni. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan Quran untuk kita, jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan manusia, yang berasal daripada satu ibu dan satu ayah, Adam dan juga Hawa. Maka sebab itu Hamka kata, atau yang pada mulanya sekali telah menciptakan Adam dan Hawa. Daripada kedua laki-laki dan perempuan itulah berkembang manusia di permukaan jagat ini menjadi bangsa-bangsa, suku bangsa dan perkauman yang menjadi kaum yang tertentu. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam. Usaha kamu tu bermacam-macam dengan makna apa? Usaha kamu ni bermacam-macam kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan pelbagai kecenderungan. Pelbagai bangsa satu, pelbagai negara satu, pelbagai kecenderungan satu. Kecenderungan yang berbeza-beza menjadikan minat orang menjadi berbeza-beza. Bila minat berbeza-beza, maka hobi pun berbeza. Pekerjaan juga berbeza kerana tumpuan berbeza, kerana minat itu berbeza. Ada orang minat memancing, duduk tengah-tengah laut, tengah-tengah sungai berjam-jam, tak tahu nak buat apa, mancingnya nunggu je. Ada orang dia tak minat, ada orang kata apa buang masa mancing. Ada yang suka mancing, dia kata mancing feel. Kecenderungan manusia itu berbeza. Ada orang suka menanam pokok. Ada orang dia tanam pokok tak jadi-jadi saja. Macam saya lah, tanam pokok tak menjadi. Ada orang tanam pokok elok, berbuah elok. Saya tanam pokok tak menjadi. Kerana mungkin kecenderungan berbeza, jadi tak pandai nak tanam pokok, tak pandai nak jaga pokok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mention di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ini, kecenderungan berbeza menjadikan kita saling lengkap melengkapi. Dalam kehidupan kita ni, kita tak akan mampu hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain. Walaupun mungkin kita kaya, walaupun mungkin kita billionaire ataupun millionaire, tapi kita tak akan mampu untuk menguruskan diri kita sendiri, seorang diri. Sebab itu kita kata pada Allah dalam doa, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan kau serahkan segala urusan diriku kepada diri aku, walaupun hanya sekelip mata. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia takkan boleh untuk melengkapkan semua kelengkapan dia tanpa memerlukan bantuan orang lain. Tak akan mampu. Cermin mata siapa buat? Ada optometris yang buat. Saya perlu cermin mata, saya tak pandai.
nak ukur, nak baca, saya tak pandai. Kepiah siapa yang buat? Ada orang niaga kepiah. Saya beli. Maka cara saya nak dapatkan kepiah seperti ini adalah dengan cara beli. Ada orang tolong buat. Ada orang minat buat menjahit. Ada orang minat jadi optometris. Ada orang minat jadi doktor gigi. Ada orang minat jadi penggunting rambut. Ada orang minat menjahit baju. Yang mana Allah jadikan kecenderungan mereka ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kecenderungan berbeza, lalu kelengkapan kehidupan kita juga dapat dipenuhi. Sekejap tuan-tuan. Ya. Okey. Pasang ikon sikit panas. Baik. Itu tafsiran yang pertama. Allah nak bagi tahu pada kita manusia ini supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kecenderungan berbeza supaya manusia ini dapat menguruskan dunia ini dengan kecenderungan-kecenderungan yang berbeza itu. Ada orang minat jadi doktor, lalu dia boleh rawat orang sakit. Ada orang minat jadi ahli ekonomi, lalu dia boleh untuk urus ekonomi sesebuah negara. Ada orang minat untuk menjadi businessman, lalu dia meniaga sehingga perniagaan dia itu memudahkan urusan orang lain. Ada orang minat mengajar, lalu dia berada di sekolah ataupun berada di universiti mengajar generasi kita untuk menjadi apakah di masa hadapan. Ada orang minat main politik, lalu dia pun membubarkan parlimen. Jadi itu di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan supaya kita rasa bersyukur kepada dia kerana kecenderungan yang berbeza itu menjadikan kehidupan manusia ini penuh dengan pelbagai warna, pelbagai rupa dan saling lengkap melengkapi, yang kalau kita tak ada benda ni, kita tak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahawasanya tafsiran ayat ni adalah inna sa'yakum lasyatta, kembali kepada amalan manusia, usaha manusia yang berbeza-beza dari sudut hukumnya. Ada manusia yang memilih untuk menjadi baik. Ada manusia yang memilih untuk menjadi jahat. Ada manusia yang memilih untuk menjadi cuai. Maka kesemua ini adalah usaha manusia dengan pilihan dia sendiri. Dan Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang akan ada manusia berbeza-beza amalannya dari sudut ganjaran kerana mereka sendiri pilih untuk mengamalkan perkara tersebut. Hamka mengatakan, berkembang biaklah laki-laki dan perempuan di muka bumi ini. Hidup dalam pergantian di antara siang dan malam. Di waktu siang mereka berjalan, berusaha dan bekerja, mengambil manfaat yang disediakan oleh Allah. Usaha itu bermacam-macam menurut pembawaan, bakat dan menurut yang dipusakai dari lingkungan orang tua atau iklim tempat tinggal. Ada yang menjadi petani, saudagar, menjadi pelaksana pemerintahan dalam satu masyarakat yang teratur, dan ada pula yang menjadi penjaga keamanan negara. Nampak? Hamka dia nak bawa kepada kita satu dimensi, memang manusia ni berbeza. Kita tak akan berjaya kalau nak jadikan manusia ni satu pattern, tak akan berjaya. Dalam satu kelas pun kecenderungan anak murid berbeza. Ada anak murid yang visual, suka melihat sesuatu. Jadi cikgu kena bawa sesuatu yang visual, berwarna-warni. Ada anak murid yang audio, tak payah benda-benda yang dilihat pun tak apa, just dengar je dia boleh faham dah. Itu pun dah berbeza dah. Kan? Guru-guru juga pendekatan berbeza. Jadi manusia berbeza-beza. Jadi bila pendekatan yang berbeza, kecenderungan yang berbeza akan melahirkan bidang yang berbeza. Yang mana bidang ini akhirnya nanti memudahkan kehidupan manusia kerana manusia mampu untuk membeli barang-barang yang dia tak pandai nak buat, membeli barang-barang yang dia tak lengkapkan, tak mampu dapat lengkapkan melainkan dengan bantuan orang lain, ataupun dengan tafsiran yang kedua,
usaha manusia berbeza-beza dari sudut hukumnya. Ada yang memilih untuk jadi baik, ada yang memilih untuk jadi jahat. Ada memilih untuk jadi cuai, tak buat apa-apa pun. Ini semua ada hukumnya. Bermacam-macam kata Hamka. Bersilang siur ataupun kita panggil bersimpang siur mata usaha manusia. Semuanya penting. Yang satu berkehendak kepada yang lain. Maka tidaklah ada pekerjaan atau usaha yang hina. Bahkan semuanya mulia dan baik. Asal dilaksanakan menurut garis-garis yang telah ditentukan Tuhan. Iaitu mengambil yang manfaat dan menjauhi yang mudarat. So Hamka dia seolah-olah macam nak pergi kepada tafsiran manusia ni mempunyai pelbagai pattern. Manusia ni mempunyai pelbagai kecenderungan yang lengkap melengkapkan hidup insan. Lengkap melengkapilah, ya. Ketahuilah bahawa segala usaha manusia itu adalah mempunyai dua tujuan. Iaitu keduanya sama penting dan berkait di antara satu dengan yang lain. Usaha yang kita hadapi nescaya berdasar khidmat kepada sesama manusia. Asal khidmat kepada sesama manusia itu kita sedari, nescaya sesama manusia pun menghargai usaha kita itu. Sebab itu tidaklah ada satu macam usaha yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kan? Jadi dengan sebab itulah dia kata manusia mempunyai usaha yang pelbagai, mempunyai kecenderungan yang pelbagai. Sebenarnya bukan kata kadang-kadang kita memerlukan benda tu pun, kan? Tapi hanya disebabkan oleh kerana perbezaan itu, kecenderungan yang berbeza, minat yang berbeza, budaya yang berbeza itu, kadang-kadang kita ni bila dapat tahu dan kita mengalaminya, kita akan rasa seronok untuk belajar. Itu yang Allah Ta'ala kata apa? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kami jadikan kamu ini syu'uba, bangsa-bangsa yang pelbagai, wa qabaila, kabilah-kabilah yang pelbagai, li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Tuan-tuan, saya kat Kelantan hari ni. Sebab tu tuan-tuan tengok saya pelik sikit background saya. Saya dekat Kelantan, berkursus di Kelantan, kan. Jadi dah 2 hari lah saya kat Kelantan ni, tak lama lagi balik. So bila 2 hari di Kelantan ni, banyak makanan Kelantan yang saya cuba. Antara perbezaan negeri di Malaysia ini pun budaya, makanan, pakaian, bahasa yang berbeza menjadikan kita enjoy duduk di sini sebab kita rasa kita boleh belajar pelbagai budaya, pelbagai makanan kita boleh rasa, kan, pelbagai cara fikir kita mampu untuk ambil dan sebagainya. Itulah kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menjadikan manusia ini sedikit berbeza dari sudut budayanya, dari sudut bahasanya, dari sudut amalannya, supaya kita dapat belajar, kita dapat merasai nikmat yang pelbagai. Kan, bukan kita hanya duduk di tempat kita, kan, makan makanan kita saja, tak belajar makanan orang lain. Kan? Jadi hidup tu tak berasa luas dari sudut pembelajaran dan pengalaman, ya. Maka dia kata, dan tidak pula ada usaha yang hanya untuk kepentingan orang lain dan diri sendiri, hanya mengerjakan sahaja dan tidak mendapat faedah. Kan? Hamka kata, kita ada kecenderungan diri kita sendiri, so kita bekerja, ada waktu kita bantu orang, tapi dalam banyak keadaan kita bantu diri kita sendiri. Kan? Diambil satu misal, dia kata, iaitu seorang pengarang. Asal karangannya itu disengaja untuk kemuslihatan yang banyak. Buku itu akan dihargai, bahkan dibeli orang. Maka si pengarang akan mendapat untung dari penjualan itu. Minat manusia. Ada manusia minat baca. Gila pada novel. Tak pasal-pasal beli novel. Mahal lah tu novel. Ada penggemar novel ni lain macam. Dia punya passionate, dia punya minat dia tu pada novel. Kadang-kadang kita pun heran. Kan? Tapi ada orang yang minat menulis. Ada orang yang minat membaca. Bayangkan kalau hanya minat menulis, tak ada orang minat baca, maka usaha itu akan jadi sia-sia. Kan? Menulis kitab-kitab ilmiah, kadang-kadang berat tulisan itu. Tapi ada ni yang minat membaca. Alhamdulillah. Kan? Saya dulu tulis
awal tahun baru ni saya tulis buku metodologi memahami hadis. Buku tu adalah buku universiti. Saya tulis buku tu memang untuk orang kata pelajar-pelajar ilmu syariah nak faham macam mana nak berinteraksi dengan hadis. Macam mana nak kita kata tahu cara ulama faham hadis. Lepas tu bila tulis, biasalah sahabat saya Hadi Akmal ni dia akan kata, doktor, cetak 5,000. Saya tak apa yakin nak cetak 5,000 tuan-tuan. Buku berat, buku akademik. Tapi dia kata tak apa, kita yakin. Cetak 5,000, mula-mula UPSI terkejut. Betul ke ni ustaz? Sebab mula-mula saya letak dalam borang tu 3,000. Sebab saya pun tak confident. Buku tu buku berat, buku akademik. Kan? Saya letak 3,000. Lepas tu dia telefon saya. Penerbit UPSI telefon. Dia kata, betul ke 3,000 ni? Saya kata, sorry, bukan 3,000, saya nak 5,000. Dia terkejut. 5,000 pula. Saya ingat ustaz nak tulis 300. 3,000 ni banyak sangat. Ni dah tambah lagi 5,000. Kami mana ada stok? Saya kata, tak apa, kita tawakal. Tulis. Cetak 5,000. Hadiah Akmal ambil semua. Semua 5,000 tu dia ambil. Dia jual online je. Dia kempen, dia jual online, dia orang kata buat sedikit ulasan terhadap buku saya tu. Tuan-tuan, buku saya 5,000 naskah yang pertama habis. Licin. Tak sampai 4 bulan kalau tak silap saya. Dan tak sampai setahun lepas dicetak 5,000, UPSI cetak lagi 3,000. Hadi Akmal kata boleh pergi lagi. Saya kata betul ke? You sure? Ya. Dia cetak lagi 3,000, 8,000. Katanya 8,000 ni pun masih ada lagi. 3,000 naskah ni masih ada lagi. Dan saya pun rasa alhamdulillah syukur kerana ada orang yang minat. Walaupun sebenarnya kalau ikut tajuk tu tajuk untuk mutakhasis. Tajuk untuk orang yang berada dalam takhasus hadis. Tapi ada manusia yang minat nak baca. Dan alhamdulillah buku tu pun menjadi buku terbaik bagi kategori Islamik pengajian tinggi dalam anugerah buku negara. Saya pun tak sangka ada orang minat baca dan ada orang minat ambil manfaat. Alhamdulillah. Bukan nak bangga diri tuan-tuan. Tak ada apa pun buku tu. Tapi ia hanya susunan terhadap bagaimana cara ulama berinteraksi dengan hadis. Kan? Cuma nak bagi tahu, kecenderungan manusia itu kadang-kadang memberikan sedikit kegembiraan bagi kita, memberikan kita sedikit keuntungan, memberikan kawan-kawan boleh niaga, disebabkan ada orang minat membaca. Walaupun kita rasa buku tu mungkin buku akademik, tapi alhamdulillah Allah menjadikan jiwa manusia itu berbagai-bagai. Ya? Baik. Bertambah naik dan bagus mutu karangannya. Bertambah naik pula penghargaan masyarakat. Dan si pengarang pun bertambah dapat untung pula. Sebab itu maka keuntungan masyarakat dan peribadi tidaklah dapat dipisahkan. Sebab hati dan perasaan menyukai yang baik, menjauhi yang buruk. Amatlah samalah di antara peribadi dengan masyarakat. Sebab keduanya sama-sama diciptakan Tuhan daripada laki-laki dan perempuan. Okey. Hamka dia nak pergi kepada tafsiran yang pertama yang saya sebut tadi. Usaha manusia berbeza-beza dari sudut kecenderungan dan sudut minat. Tapi kesemuanya itu akhirnya akan lengkap melengkapi. Tetapi ada satu lagi tafsiran yang berbeza yang mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu pelbagainya usaha kamu itu, kerana ada yang berusaha menjadi baik, ada yang berusaha menjadi jahat. Dua-dua tafsiran ini bagi saya bukanlah bercanggah pun. Tak bercanggah kerana dua-dua tafsiran ni boleh jalan sekali. Kecenderungan orang berbeza, betul. Minat orang berbeza, betul. Ada waktunya ia melengkapkan kehidupan manusia. Dan ada waktunya kecenderungan yang berbeza, minat yang berbeza menghasilkan hukum yang berbeza. Ada orang minat kepada benda yang haram, maka perbuatannya itu berdosa. Ada orang minat kepada benda yang berpahala, maka ia akan membawanya ke syurga. Allah Ta'ala jelaskan lagi dalam ayat berikutnya. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ini ayat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sambung setelah menceritakan manusia mempunyai kecenderungan, minat, usaha yang berbeza, tetapi Allah Taala kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa.
Manakala ada pun orang yang memberi dan orang yang bertakwa. Orang yang memberi ini beri apa? Sebahagian ulama tafsir kata beri itu ialah memberikan harta, menginfakkan harta pada perkara-perkara yang baik. A'ta maksudnya beri harta pada perkara yang baik, sama ada perkara itu perkara wajib ataupun perkara sunat. Memberikan zakat, memberikan sedekah, membebaskan hamba. Ini semua termasuk dalam memberi. Ada juga kalau tak beri harta pun beri khidmat. Suka beri khidmat pada orang lain, suka bantu orang lain, suka tolong orang lain. Ini pun termasuk dalam perkara yang baik. Tapi memberi ini tidak akan dapat orang kata apa? Menghasilkan manfaat pahala kalau tidak ada takwa. Maka Allah Taala kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya, infakkan hartanya di jalan Allah, adapun orang yang memberikan kita panggil apa? Sumbangannya kepada masyarakat dan dia bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu maksudnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ada rasa bimbang terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terasa diri dia tak confirm selamat lagi, tak pasti selamat lagi. Sebab itu dia beramal soleh. Kerana perasaan takut ni perlu ada. Perasaan takut perlu ada. Kerana kalau tak ada perasaan takut, dia tak ada satu motivasi untuk menjadi baik. Kenapa hang jadi baik? Tak tahu. Tak boleh. Dia kenapa hang jadi baik? Sebab saya takut neraka. Elemen takut kena ada. Kerana manusia ni, dia bergerak dengan ganjaran dan dia berhenti dengan, dia bergerak dengan ganjaran yang dijanjikan pada dia. Dalam masa yang sama, dia berhenti ataupun stop apabila dia takutkan sesuatu, ataupun dia akan stop apabila dia beritahu pada stop dia tu ada kelebihan. Maka sebab itu orang mukmin diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan Sunnah melalui nabinya, siapa yang buat baik dapat syurga. Ini ganjaran. Jadi manusia akan berusaha. Siapa yang buat jahat akan dapat balasan jahat. Ini juga menjadikan manusia berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan husna. Husna dalam ayat ni sesuatu yang baik makna literal. Tetapi ulama tafsir berbeza pendapat tentang maksud husna di sini. Ada yang mengatakan husna di sini bermaksud tauhid. Maka ayat ni seimbang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberikan khidmat baiknya, sama ada khidmat baik itu daripada pemberian harta ataupun pemberian khidmat pada orang lain. Wattaqa, dan dia takut kepada Allah. Takut menyebabkan dia tidak memberikan hartanya di jalan yang batil, tidak memberikan hartanya di jalan yang boleh menjerumuskan diri dia. Kan baru ni ada orang tanya, dia kata, sorry saya ustaz, saya nak tanya sikit, boleh tak saya ni ambil untung daripada bantu orang buat maksiat? Tak boleh lah. Boleh tak ustaz saya ambil kontrak untuk bina rumah Kristian, gereja? Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kerana gereja itu digunakan untuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang Islam tak boleh terlibat. Bila tak boleh terlibat, dia tak buat. Kan dia tak buat. Dia tak beri pada sesuatu yang boleh menjerumuskan dia. Dia takut. Dan semua ini tidak akan memberikan apa-apa manfaat tanpa adanya keimanan kepada Allah. Wasaddaqa bil husna. Husna di sini, kebaikan itu ditafsirkan oleh sebahagian ulama tafsir seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhr Razi. Husna di situ bermaksud la ilaha illallah. Dia membenarkan ucapan la ilaha illallah, dia memberikan hartanya, memberikan khidmatnya, tidak membelanjakannya di jalan yang boleh menjerumuskan dia pada neraka, dan dia beriman kepada Allah. Dia percaya kepada la ilaha illallah,
fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan jalannya. Kami akan mudahkan jalannya. Itu tafsiran pertama. Husna yang pertama maksudnya la ilaha illallah. Husna yang kedua, tafsiran yang kedua mengatakan husna bermaksud syariat. Maksudnya orang itu memberi takut kepada Allah lalu dia memberi. Kerana dia takut adanya neraka, lalu dia membenarkan syariat Allah. Bila dia memberi, dia tak keluar daripada syariat Allah. Dia akan melazimkan diri dia untuk terikat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyelamatkan dia bila dia pergi kepada negeri akhirat nanti. Ada yang kata tafsiran yang kedua ni syariat. Ada juga yang ketiga. Tafsiran yang ketiga, dia katakan husna di sini bermaksud membenarkan husna, membenarkan sesuatu yang baik, yakni membenarkan sesuatu ganjaran baik yang akan dia perolehi apabila dia melakukan kebaikan dengan infak hartanya di jalan Allah. So ada tiga tafsiran. Ada yang kata tauhid, ada yang kata syariat, ada yang kata pahala yang baik. Kerana orang yang memberikan sesuatu ni, kalau dia tak percaya pada ganjaran baik yang dia akan terima di hari akhirat, dia tak akan bagi. Kerana manusia ni Allah Ta'ala ciptakan, dia mesti nak sesuatu timbal balas. Bagi sesuatu, mesti nak dapatkan sesuatu. Kita beli barang, umpamanya. Kita bagi duit, kita nakkan barang. Itu jual beli. Habis itu pahala mana ada Ustaz? Pahala, kita beri sesuatu, kita nak juga timbal balas. Cuma timbal balas yang kita nak tu dia bukan berbentuk sesuatu yang boleh dilihat. Kan? Bukan sesuatu yang boleh dilihat. Dia berbentuk pahala. Bila pahala, orang tak nampak. Pahala orang tak nampak. Orang tak boleh nak realize. Pahala banyak mana? Pahala ada ke tidak? Pahala tu bentuk macam mana? Yang kita tahu, Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jaga kita. Kiraman katibin, Allah Ta'ala kata. Malaikat yang menjaga kita, menulis segala amalan baik dan buruk kita, dia tulis. Dia tulis apa pun kita tak nampak. Dia tulis di mana pun kita tak tahu. Tapi kita percaya. Dan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan ini kerana kita percaya kepada janji Allah di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita berikan di dalam dunia ini. Fanuyassiruhu lil yusra. Lalu kami akan mudahkan jalannya untuk kemudahan. Ini pun ulama berbeza. Ada yang kata kami akan mudahkan jalannya ke arah yang mudah, yakni syurga. Kerana siapa yang mengamal saleh memang ganjarannya syurga lah. Kan? Kita memang tujuan kita nak masuk syurga. Kerana kita berasal daripada sana. Kerana ayah kita daripada syurga, iaitu Adam. Mak kita daripada syurga, iaitu Hawa. Mereka keluar seketika untuk beramal. Kerana itu syarat Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang nak kekal dalam syurga. Jadi mereka keluar, mereka beramal saleh, mereka ibadat pada Allah, melakukan kebaikan. Mereka akan masuk ke syurga nanti. Sama juga macam kita lah, nak masuk syurga, kena berletih-letihan lah. Kenalah letih-letih. Dia tak bolehlah relax-relax. Kena beribadat, kena beramal. Jadi nak dapatkan syurga, mudah Allah Ta'ala lorongkan dia ke syurga, dia akan buat kebaikan. Antara perkara yang paling mudah dia buat, ialah dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua bagi yusra kat sini ada yang kata kebaikan. Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya kepada kebaikan. Kerana orang yang baik ni, apabila dia melakukan kebaikan, dia akan dapat kawan orang baik-baik. Dia akan dikelilingi oleh orang baik-baik. Orang baik-baik akan terus memberikan semangat baik kat dia, sehingga semangat baik itu akan mempengaruhi kehidupan. Saya ada seorang sahabat, yang mana sahabat saya cerita, waktu muda dia memang jenis tak peduli dengan agama ni. Apa pun tak tahu. So, fardu ain tahulah sebab masa kecil belajar. Tapi tak ambil peduli pun pasal agama. Harta ada, pangkat ada, company sendiri ada, tapi tak peduli pasal agama. Kan? Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala
detikkan diri dia, detikkan jiwa dia untuk buat haji, untuk buat umrah. Dia pun buat umrah, buat haji. Balik daripada tu, terus semangat nak buat baik tu datang. Sebab apa? Sebab dalam rombongan haji, dalam rombongan umrah tu, ada orang-orang baik yang dapat pengaruhi dia untuk dia menjadi orang baik, dan sampai sekarang alhamdulillah istiqamah dia di atas jalan kebaikan. Istiqamah dia di atas jalan kebaikan kerana apa? Kerana kebaikan yang dia buat pada awal tadi tu, dia mendapat kawan-kawan yang baik. Dengan kawan-kawan yang baik itu, dia terus mendapat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Dan akhirnya tuan-tuan, dia sebut, dia kata dia bersyukur kerana Allah Ta'ala gerakkan hati dia supaya buat haji dan buat umrah. Dan daripada situlah turning point hidup dia, menjadi manusia yang rajin belajar. Dan saya ingat mungkin dalam seminggu tu 6 hari kot kuliah dia dengar. Kan? Bukan hanya sekadar dengar kuliah, dia pula anjurkan kuliah di rumah dia secara online supaya orang lain dapat manfaat. Jadi tuan-tuan, ini janji Allah. Buat kebaikan ni mungkin ada kesusahan yang Allah Ta'ala beri, tetapi yakinlah kesusahan yang ada tu disebabkan kebaikan yang kita buat tu hanyalah sedikit jika nak dibandingkan dengan kemudahan lain, kesenangan lain, ketenangan lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita lepas daripada itu. Cuba kita kena sabar aja. Ada juga tafsiran yang kata fanuyassirhu lil yusra, kami mudahkan jalannya untuk ke jalan yang mudah adalah untuk kembali melakukan perkara baik yang dia dah buat dulu. Kalau dia sentiasa bersedekah, dia akan sentiasa bersedekah demi bersedekah demi bersedekah, dan dia tak rasa beban pun dengan sedekah itu. Bahkan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi rezeki dia untuk dia bersedekah lagi. Kan? Tuan-tuan tanya, mungkin tuan-tuan tanya, kenapa orang ada dekat Kelantan? Ada kuliah ke Kelantan ni? Tak ada, saya tak ada kuliah kat sini. Cuma saya datang sini kerana ada seorang dermawan. Ada seorang dermawan yang makan di pinggan, minum di cawan, kan? Yang mana dia ni ada satu company, ada satu syarikat, yang mana syarikat dia tu nak berikan kepada KUIPS, saya rektor KUIPS, nak berikan kepada KUIPS skim biasiswa. Skim biasiswa untuk anak-anak KUIPS yang belajar di KUIPS ni, kita nak bagi orang ni biasiswa. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, satu company yang tak ada, yang bukan fokus dia agama pun, fokus dia lebih kepada perubatan, tetapi minat dengan agama, nak buat kebaikan, tiba-tiba Allah Ta'ala lorongkan jiwanya untuk berikan skim biasiswa kepada anak-anak KUIPS yang belajar agama di KUIPS ni. Itu adalah satu contoh kebaikan yang saya sendiri dapat tengok, dapat rasa. Dan waktu dia bersembang dengan saya tu, dia sebut, dia kata dia semangat nak buat benda ni. Dia nak tengok akan muncul pakar-pakar dalam bidang agama daripada skim biasiswa yang dia wujudkan. Dan saya nak kata apa? Melainkan saya kata, moga Allah Ta'ala berkati Datuk dengan apa yang Datuk bagi ni. Kan? Ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang hanya orang yang dah buat akan merasa kepuasan dalam melakukan amal saleh. Puas tu bukan maksud kita bangga, tak. Kita rasa puas hati dan kita rasa seronok. Ada manusia, kepuasan dia tu pada memberi orang makan. Kerja dia bagi orang makan je. Dia puas tengok orang makan. Dia tak boleh makan pun. Kaki gaut umpamanya. Makan tu kena, tak boleh makan ni, tak boleh makan telur goreng je. Tapi dia tengok orang makan, dia belikan udang, dia belikan ketam, dia tengok orang makan. Ish, seronok tengok orang makan. Kepuasan dalam mengamal saleh, itulah yang kita doa supaya Allah Ta'ala bagi kita. Kita tak ada rasa kedekut, kita tak ada rasa benda tu boleh menghabiskan harta kita. Sebaliknya, kepuasan tu kita nak, yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Itu yang kita doa supaya Allah Ta'ala bagi. Buat baik ni, baik dengan kepuasan. Hamka kata apa? Apa sahaja mata usaha, entah saudagar atau tukang rumput, jadi menteri atau jadi supir menteri. Supir ni driver. Jadi nelayan, naik pecalang, mengharung lautan. Naik, inilah sampan.
atau jadi nakhoda kapal berlayar menghadang gelombang di samudra luas. Jadi petani atau jadi buruh. Semuanya itu adalah lumrah. Kerana usaha memang bermacam-macam. Ini saya sebut tadi ni. Allah Ta'ala gerakkan hati orang untuk jadi berani berlayar kat laut, jadi nelayan. Cuba bayangkan tak ada orang yang buat kerja tu. Kita nak makan apa? Hari ni kita dok makan seafood. Kita dok makan ikan steam. Contohlah kan. Siapa yang gerakkan jiwa nelayan untuk tangkap ikan? Allah. Allah yang menjadikan manusia minat jadi nelayan. Walaupun jadi nelayan ni panas duk tengah-tengah laut tu. Berbulan-bulan mungkin tak balik-balik. Dia minat, dia suka. Ada manusia Allah Ta'ala jadikan minat dia duduk kat pelantar minyak. Berbulan-bulan duduk tengah laut. Kalau tanya pada saya minat tak? Tak minat. Banyak lagi kerja lain saya boleh buat. Tapi kalau mereka tak buat kerja tu, nak cari petroleum, siapa nak cari petroleum? Kan? Jadi, mereka memudahkan urusan kita. Yang kita tak mampu buat, mereka tolong. Maka di dalam usaha yang bermacam-macam itu, Tuhan Allah memberikan pedoman untuk keselamatan dirimu. Di dalam ketiga ayat ini, bertemu tiga syarat yang harus kamu penuhi. Suka memberi kepada sesama manusia, suka berderma, menolong orang yang susah, itu adalah alamat hati terbuka. Itu yang pertama. Hendaklah takwa selalu pada Tuhan. Pelihara hubungan dengan Tuhan pada malam dan siang. Dan yang ketiga, mengakui adanya nilai baik dalam dunia ini yang terpuji oleh sesama manusia. Kalau ketiganya ini telah dipegang teguh, pemurah takwa dan menjunjung tinggi kebaikan, diberilah jaminan atau janji oleh Tuhan, Tuhan akan mudahkan jalannya untuk kemudahan. Artinya akan dilapangkan Allah dadanya menghadapi perjalanan hidup itu. Teguh pertalian jiwa dengan sesama manusia dan teguh pula pertalian jiwa dengan Allah. Dan ilham atau petunjuk akan selalu diberikan oleh Tuhan. Sehingga segala langkah maju di dalam hidup itu tidak akan ada yang sukar. Kalau ada pun, sukar itu sukar yang terlalu kecil jika nak dibandingkan dengan kemudahan yang Tuhan berikan pada masa mendatang. Artinya meskipun ada kesukaran terbelintang di depan, akan ada saja petunjuk Tuhan untuk mengatasi kesukaran itu. Kadang-kadang kita rasa susah. Ada susah, betul. Tapi susah tu bukan susah yang lama, berterusan. Tidak. Allah berikan Nabi kesusahan di Mekah. Tapi 13 tahun je. Sampai di Madinah, Nabi membina kejayaan. Menempa kejayaan demi kejayaan. Yang mana kejayaan ini tidak akan dapat dicapai tanpa ada rasa takwa. Tanpa ada rasa doa. Tanpa ada amal saleh. Daripada Nabi dan para sahabat. Jadi, Nabi dan para sahabat bertakwa. Berusaha untuk merealisasikan takwa. Akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Negara Islam Madinah yang begitu kecil dapat menggegarkan kerajaan Rom. Walaupun tak berjaya mengalahkan Rom pada zaman Nabi, tetapi berjaya menggegarkan Rom sehingga Rom lari di medan Mu'tah. Melihat kepada jalan yang digariskan Allah dengan ketiga ayat ini, kita diberi peringatan bahawa kekayaan batin sejati ialah silaturahmi dengan masyarakat, takwa kepada Allah dan cinta akan kebaikan. So ini benda yang sangat-sangat clear kita kena tahu. Hidup dalam dunia, beriman kepada Allah satu tuntutan. Takut kepada azab Allah juga satu tuntutan. Tapi manusia yang bertakwa tidak akan mungkin untuk hidup sendirian, melainkan mesti melakukan kebaikan dan kebajikan pada manusia yang lain. Memberikan keadilan kepada manusia yang lain. Barulah hidup kita akan sentosa, hidup dalam dunia ni jadi aman. Dia tak ada rasa ketakutan. Sebab manusia jadi baik, berbudi pada orang lain, bermesra dengan orang lain, akhirnya menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi karakan yang karib. Dunia akan jadi sangat-sangat aman. Bukanlah kekayaan itu rumah gedung bagus, kenderaan indah mengilap, pangkat tinggi membumbung, disegani orang ke mana pergi. Itu belum tentu kekayaan kalau ketiga kekayaan batin tadi tidak ada. Dan inilah yang dijelaskan oleh ayat yang selanjutnya. Jadi kalau kita tengok ayat yang selanjutnya, Allah Ta'ala cuba untuk tunjuk kepada kita, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bagaimana ada manusia yang tidak melalui jalan kebaikan itu. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, kita boleh tengok tafsir yang berikutnya.
Yang mana insya-Allah kita pun dah cukup pukul 10 ni, sebab saya pun ada sesi lagi lepas ni. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Oh, tak ada soalan nampaknya. Mungkin tuan-tuan semua dah faham lah ke apa yang saya sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Ada. Salam doktor. Waalaikumsalam. Apakah jenis ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelum kita juga ada solat. Dan mereka ada syariat yang berbeza daripada syariat kita. Syariat Nabi yang sebelum kita mungkin berbeza, tapi mereka juga solat. Ada di kalangan mereka juga berpuasa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana kewajipan ini kena atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ibadat ni ada yang sama, ada yang sedikit berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Tafaqquh Fiddin yang menganjurkan kuliah kita tak jemu-jemu. Setiap 2 minggu sekali kita berkuliah, kita kena doakan supaya mereka ini diberikan oleh Allah ganjaran yang sangat besar, dan kita kena doakan supaya usaha mereka ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.